Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, barisan EJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur. Sebagaimana biasa, kita baca dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surah An-Nur, muka surat 350. Saya baca, tuan-tuan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Surah yang kita bincang pada pagi ini adalah surah An-Nur, yang bermaksud cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah saya bicarakan sedikit tentangnya pada pertemuan yang lepas. Sebagaimana kita memerlukan kepada cahaya secara fizikal pada hari ini, maka begitulah kita memerlukan cahaya dari sudut maknawi, dari sudut hissi, untuk memberi penerangan, penjelasan kepada perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Kata Imam Sya'rawi, rumah tangga memerlukan kepada cahaya daripada Allah. Pemerintahan politik memerlukan kepada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketenteraan memerlukan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan memerlukan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebudayaan, sukan memerlukan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala.
segenap lapangan yang diceburi oleh manusia memerlukan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah apa yang dibuat oleh manusia itu berada di landasan yang benar, berada di landasan yang betul. Maka ayat pertama yang kita baca pada pertemuan yang lepas, suratun anzalnaha wa faradnaha. Surah An-Nur ini anzalnaha, kami turunkan. Apa maksud kami turunkan? Bererti turun. Turun ni dia bermula daripada atas ke bawah. Dia bukan daripada bawah ke atas. Bukan daripada bawah ke atas, tapi atas ke bawah. Bermakna datangnya daripada Tuhan yang terlalu hebat, Tuhan yang terlalu bijaksana, lalu diturunkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk kita beramal. Wa faradnaha, dan kami fardukan beramal dengan apa yang terkandung dalam surah ini. Tapi manusia ni dia rasa dia hebat. Dia kata peraturan Allah tak perlu. Peraturan Allah tak perlu ikut. Dan ada kenyataan orang kaya hari ni, dia kata kita kalau nak kaya, nak hebat, kena gila-gila. Kena jadi gila. Kena jadi gila. Kan? Kena pakai seksi-seksi, tunjuk buah dada ke orang. Lepas tu gelek, menari gelek, buat gila-gila. Baru boleh kaya, baru boleh berubah. InsyaAllah. Dia tak nampak hak Allah larang tu sebagai satu benda yang amat penting bagi diri dia. Dia rasa dia lebih bijak daripada Allah Ta'ala. Dia rasa dia lebih bijak daripada Allah Subhanahu wa taala. Peraturan-peraturan yang Allah buat ni tak perlu ikut, tak perlu. Tak perlu ikut. Kita buat ikut apa ni, yang dunia nak. Manusia hari ni nak apa benda? Ikut nafsu manusia. Allahu akbar. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas, tuan-tuan. Tak ada keliru dah, tak ada keliru. Dalam surah An-Nur ini tak ada keliru dah. Semuanya jelas, tuan-tuan. Mana jelas dia? Tuan-tuan tengok ayat kedua tu. Ji. Turun ayat kedua, Ji. Ayat kedua, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Apa maksud dia? Penzina perempuan dan penzina lelaki. Allah guna perkataan az-zaniyatu, penzina perempuan. Jelas pada kita apa maksud zina? Iaitu yang melakukan persetubuhan haram, yang tidak ada ikatan perkahwinan dan sebagainya. Allah tak sebut dekat dalam ayat ni sesiapa yang bersetubuh dah. Allah tak sebut. Kan? Allah sebut direct az-zaniyatu, penzina perempuan, waz-zani, dan penzina lelaki. Dia benda sama je. Setubuh berzina ni benda sama je. Yang membezakan apa benda? Ikatan yang halal dengan tidak ada ikatan yang halal. Itu je beza. Benda sama je. Kalau suami isteri, dia panggil zina ke? Tak panggil zina. Suami isteri, minta maaf lah kan sebut benda ni. Suami isteri dipanggil setubuh. Kan? Dalam bahasa Arab dia ada dua istilah untuk suami isteri. Sama ada dia guna perkataan wati ataupun jima. Wati ataupun jima. Wati ini kalau suami cakap aku wati isteri aku,
Dan ini bahasa Arab lah kan, wati itu dalam bahasa Arab. Bererti dia telah jima' dengan isteri dia, sama ada isteri dia suka ataupun tak suka. Yalah, kadang-kadang rumah tangga suami isteri ni, waktu suami ajak isteri untuk bersama, kadang-kadang isteri tak nak kan? Kadang-kadang terpaksa melakukan hubungan tu dalam keadaan terpaksa, dipaksa, maka itu dinamakan wati. Wati, dia faham. Cuma kita dekat Malaysia ni kebanyakan nama orang perempuan wati. Minta maaf tuan-tuan, panggil wati orang perempuan. Wati itu maknanya jima'. Makna jima', tapi nak buat macam mana? Tak boleh kata apa kan? Dah jadi nama orang kita kan? Dah jadi nama orang kita. Kalau jima' ni, jima' ni baru dia hubungan suka sama suka antara suami isteri. Adapun zina, azani adalah hubungan antara lelaki perempuan, hubungan seks yang tidak halal, yang tak ada ikatan perkahwinan. Yang tu Allah guna jelas pada kita. Dalam ayat pertama Allah sebut ayatim bayyinat, ayat yang jelas. Jadi Allah guna perkataan di sini az-zaniyatu waz-zani, penzina ada perempuan, penzina lelaki, jelas. Jangan nak sebat suami isteri yang bersetubuh, salah, tak betul. Tuan-tuan, kemudian Allah sebut az-zaniyatu. Az-zaniyatu penzina perempuan, baru Allah sebut az-zani, penzina lelaki. Dia tak sama dengan pencuri. Dalam ayat Quran, pencuri as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah kamu potong tangan kedua-dua mereka. Dalam bab mencuri Allah dahulukan lelaki, dalam bab berzina Allah dahulukan perempuan. Pasal apa? Ada sebab tuan-tuan. Allah ni Tuhan yang maha bijaksana, dia tidak letak ayat itu ikut dan dia. Tak. Ada hikmat dan ada rahsia dia. Sebab pencetus kepada perzinaan adalah, kebanyakannya adalah perempuan. Minta maaf ibu-ibu sekalian, punca berlakunya perzinaan kebanyakannya adalah daripada perempuan. Sebab ramai orang perempuan zaman sekarang, bukan ibu-ibu lah kan, ramai di kalangan perempuan pada hari ini. Kalau tuan-tuan buka internet, buka TikTok, buka apa, TikTok, mana ramai lelaki dengan perempuan? Mana ramai? Perempuan, tuan-tuan. Pakai Masya Allah kan, pakaiannya cukup menyebabkan orang lelaki terpaku. Tuan-tuan tengok, itulah penyebab berlakunya zina. Kalau orang perempuan dalam TikTok tu pakai macam kain sembahyang ni, tak ramai orang nak tengok, tak ramai kan. Tapi dengan sebab dia pakai menonjolkan semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapat like yang sampai puluhan ribu, 40,000, 50,000 like dia. Sebab dia tunjuk aset dia tunjuk. Menyebabkan orang lelaki, dah lah orang lelaki zaman sekarang ramai yang rosak. Banyak yang rosak. Teruk dunia kita, tuan-tuan. Jadi punca utama adalah
orang perempuan. Wazani, dan penzina lelaki. Dan penzina lelaki ini yalah, orang lelaki pun bila dia dah tengok orang perempuan macam tu dan dia pun ada keinginan. Ada juga orang lelaki ni yang jahat-jahat dan tak kurang yang jahat ni, kan? Bukan setakat dia tengok orang perempuan je dia ada gairah, tengok kambing lembu pun dia gairah, kan? Ada sampai tahap tu. Dahsyat, kan? Jadi Allah sebut dalam ni az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan penzina perempuan. Saya sebut pada pertemuan yang lepas, ini ayat yang kedua daripada surah An-Nur, maknanya awal-awal ayat. Ayat pertama mukaddimah, ayat kedua tu masuk isi tu Allah bicarakan pasal hubungan lelaki dan perempuan. Allah bicarakan pasal hubungan lelaki dan perempuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hubungan lelaki dan perempuan ini adalah punca penyebab utama kepada kebahagiaan masyarakat ataupun kehancuran masyarakat. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita nak lantik pemimpin di kalangan orang yang berzina, perempuan yang berzina, lelaki pun zina, macam mana tuan-tuan? Agak-agak kepimpinan dia macam mana? Soleh ke tak soleh tuan-tuan? Saya tengok, kita tak tahulah dia berzina ke tak berzina, tetapi tak ada rekod berzina. Pemimpin yang tak ada rekod berzina, itu pun dengan karaoke, dengan menyanyinya, dengan menarinya, ya Allah, dah dahsyat dah. Dah dahsyat dah. Kalau lantik pemimpin di kalangan orang yang berzina, dah jelas dah berzina ni, dia tak akan bawa kita ke jalan yang betul tuan-tuan. Bahkan dia akan anjur ni, apa ni, pesta tari menari besar-besaran, pesta bogel lah, macam-macam dia akan anjur buat-buat ni tuan-tuan. Jadi Allah sebut pasal hubungan laki dengan perempuan ni supaya hubungannya adalah hubungan yang baik, bermula dengan yang baik. Ingat, ibu-ibu, ayah-ayah, kena ingat, anak-anak kita hendaklah dididik supaya ikut apa yang Allah dah tetapkan. Jangan kita bebaskan anak laki kita dan anak perempuan kita. Dua-dua ni sama tuan-tuan. Jangan tuan-tuan anggap, oh nak jaga anak perempuan je susah, anak laki tak susah. Sama susah je tuan-tuan. Sama susah je. Kalau kita bagi kebebasan kepada dia orang, dia akan berlaku ni benda ni. Bila berlaku benda ni, ini akan menjadikan rumah tangga, masyarakat runtuh, hancur lebur tuan-tuan. Yang tu Allah Ta'ala larang. Di ayat kedua dalam surah An-Nur, Allah dah sebut dah benda ni, supaya manusia berhati-hati. La'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan kamu berhati-hati, beringat-ingat. Sebab kalau kamu tak buat ikut benda ni, kamu akan berada dalam keadaan huru-hara, kucak-kacir. Subhanallah. Hari ni tuan-tuan cuba buka Google, tengok berapa statistik anak haram Malaysia. Berpuluh ribu setahun tuan-tuan. 60,000, 100,000 setiap tahun kelahiran anak yang tak sah taraf, anak zina. Kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Pasal mak ayah, antara puncanya adalah mak ayah tak ambil berat. Selain daripada naluri anak-anak tu, kan? Selain daripada penguatkuasaan tak ada. Bila ada tangkap khalwat, dia marah dekat orang yang tangkap khalwat tu, kan? Dia marah sebab tak bebas. Orang tak bebas, jadi dia cari kesalahan
Orang yang melaksanakan tangkap khalwat, engkau tangkap khalwat, cara engkau masuk tak betul, cara engkau tangkap orang tu tak betul, ini boleh dibawa ke mahkamah, boleh disaman, boleh di apa. Orang yang buat maksiat tu seronok, okay, terbela tuan-tuan. Itu peraturan yang ada sekarang. Penguat kuasa yang diambil tindakan. Dulu awal tahun 2000 diisukan kepada penduduk setempat, imam-imam dan sebagainya, kad penguasa untuk tangkap khalwat. Sekarang ada tak? Pasal apa tak ada? Tengok tuan-tuan, memberi laluan kepada orang yang nak buat maksiat. Tak ada tangkap khalwat dah sekarang. Tak ada tangkap khalwat. Kalau nak tangkap khalwat pun sekarang kena refer pada pusat. Saya yang dah banyak pengalaman tangkapan khalwat ni, bila nak tangkap khalwat kat sini, kita terpaksa refer dengan Seremban. Minta penguat kuasa daripada Seremban turun ke PD, tuan-tuan. Ya Allah, orang berkhalwat tu berapa jam? Nak tunggu yang sana datang berapa jam, tuan-tuan. Kadang-kadang saya call penguat kuasa, okey sekarang ada kes khalwat dekat sini. Dia jawab dia ada kat mana? Kuala Pilah, tuan-tuan. Kuala Pilah. Habis tu yang kat sini macam mana? Tengok, siapa yang buat peraturan ni? Siapa yang kawal peraturan ni? Kenapa tak buat macam dulu, isu kepada imam-imam, ustaz-ustaz kat penguat kuasa. Belum lagi nak buat fajlidu kulla wahidin minhuma ni. Pukullah, rotanlah, sebatlah sebanyak 100 rotan. Hak tu jauh sama sekali. Nak tangkap pun tak bagi dah, tuan-tuan. Nak tangkap pun tak bagi dah. Dahsyat tak dahsyat zaman sekarang. Nak kata apa? Siapa yang bijak, Allah ataupun manusia? Allah yang maha bijaksana, tapi manusia tak nak ikut. Tak nak ikut, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, kemudian Allah kata apa? Pasal tadi, pasal hubungan lelaki dengan perempuan. Allah nak supaya hubungan lelaki dengan perempuan adalah dengan cara yang betul, dengan cara yang ikut syariat, ikut proses pertunangan, kahwin, ikut proses tu. Bukan kata belum bertunang, belum apa lagi dah merata dah pergi, kan? Dah merata dah pergi. Bahaya, tuan-tuan. Bahaya dia cukup besar. Nanti kita sebut apa bahaya dia. Dan tuan-tuan pun dah tahu dah bahaya ni. Bukan tak tahu. Bahaya zina. Bukan tak tahu. Tuan-tuan, kita tengok contoh. Saya bagi contoh sikit-sikit ya, supaya kita sedar apa kebaikan arahan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok bila ayah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, cerita yang masyhur, cukup masyhur, kan? Sebelum dia kahwin, kan? Tuan-tuan dah tahu dah cerita ni. Saya cerita ringkas je, laju je. Waktu dia tengah duduk tepi sungai tu, tengok buah apple hanyut, kan? Dia ambil makan. Kebetulan dia lapar, kan? Ambil makan. Dah makan dah baru teringat, buah apple ni ada tuan dia, kan? Walaupun hanyut dalam sungai, tapi ada pemilik dia. Dia pun rasa amat bersalah. Ni tuan-tuan, manusia yang dididik oleh agama dengan pengetahuan dan kesedaran yang baik, bila dia lakukan benda yang agak dikira salah, dia rasa dia bersalah tu.
Dia rasa bersalah. Zaman sekarang tipu orang ke apa, tak rasa bersalah dah tuan-tuan. Islam didik macam tu. Yang tu zaman Nabi, apabila sahabat-sahabat melakukan kesalahan, walaupun tak kena tangkap, tapi dia orang pergi menghadap Rasulullah, mengaku pada Rasulullah, aku telah buat salah ya Rasulullah, tolong hukum aku ya Rasulullah. Sekarang tuan-tuan nak pergi cari mana orang mencuri, pergi serah diri dekat balai polis. Sekarang saya dah mencuri, encik tolong tangkap saya. Ada tak? Tak ada. Hak ada sekarang, hak kena tangkap pun dia akan guna lawyer, peguam untuk selamat lepas daripada tuduhan-tuduhan. Samalah dengan kes Adib, arwah Adib, kan? Sampai hari ini tak ada apa. Padahal dah tentu dah kawan tu mati kena bunuh, dah tentu dah. Tapi ada kena tangkap? Tak ada. Selamat, semuanya selamat. Subhanallah, tuan-tuan. Sedih kita tengok dunia pada hari ini, tuan-tuan. Ayah pada Syekh Abdul Qadir Jailani, bila dia rasa bersalah, dia pergi cari tuan punya buah tu. Bila cari tuan, jumpa tuan, dah berjalan jauh dah jumpa tuan. Oh, ni ada pokok apple kat sini. Confirm apple ni lah yang hanyut yang aku makan ni. Dia cari tuan dia dan dia minta maaf dengan tuan, minta halal. Ringkas cerita, ada cerita agak panjang sikit, tapi saya tak nak cerita panjang, masa kita tak banyak, tuan-tuan. Dikatakan dia adalah seorang yang soleh, lalu dikahwinkan. Tuan punya buah apple ni kahwinkan ayah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan anak dia, juga seorang wanita yang solehah, sehingga digambarkan oleh ayah dia, anak aku ni buta, tuli, cacat, kan? Digambarkan oleh ayah dia. Sebab apa? Sebab tidak pernah melakukan maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, semua tak ada, tak pernah buat. Akhirnya dapat zuriat dia Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan. Tengok, bila kita ikut, alamak, dah duha lah. Bila kita ikut peraturan Allah Ta'ala, maka zuriat yang akan lahir, yang akan mewarisi kepimpinan kita, yang akan mengimarahkan dunia adalah zuriat yang terbaik dan terhebat, tuan-tuan. Terbaik dan terhebat. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani, berbanding dengan hari ini, anak bila dah boleh berjalan, boleh apa, baru boleh berjalan, dah ajar menari TikTok lah. Dah ajar TikTok lah. Adakah anak macam ni akan membesar dan jadi manusia yang solehah dan soleh, dan akan melahirkan zuriat yang soleh-solehah? Sudah tentu ke arah ini yang akan dituju, tuan-tuan. Ke arah ini yang dituju. Maka tuan-tuan, kalau suami dan isteri adalah soleh dan solehah, lahirnya zuriat yang terindah, tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi bila suami isteri, bila perempuan laki yang tak soleh, yang jahat, yang fasik, yang buat benda ni, maka lahirlah anak-anak yang dibuang merata tempat. Nah, dahsyat, tuan-tuan. Hak buang-buang, hak daftar, hak rasa bertanggungjawab sikit, dia daftar lah anak dia tu, dia bela anak dia, tuan-tuan.
Dia kalau dah berzina ni tuan-tuan, kebanyakannya tambah-tambah orang lelaki kalau dah berzina dia tak buat sekali benda tu tuan-tuan. Dia tak buat sekali, dia akan berulang-ulang, sama ada dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang lain. Maka bahayanya dia akan mengeluarkan penyakit-penyakit. Peringkat awal dia akan jadi sifilis. Peringkat awal sifilis. Dah kena sifilis pun dah teruk dah tuan-tuan. Menanah kemaluan dia. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan berdanah tuan-tuan. Kencing keluar darah, kencing sakit yang amat. Itu kalau dah kena sifilis. Kalau orang lelaki kalau kena sifilis, rasanya tak berapa nak hidup lah dia punya dia tu. Kenapa kena sifilis ni? Penyakit sifilis ni, kalau tuan-tuan cek, punca dia daripada apa? Daripada ni. Itu sifilis peringkat pertama. Peringkat seterusnya dia akan datang HIV, AIDS. Maka Allah kata fajlidu kulla wahidin minhuma. Sebablah kedua-dua ni, laki dan perempuan yang berzina ni, sebab mereka berdua-dua ni, kerana apa? Kerana nak hindar daripada penyakit-penyakit ni tersebar tuan-tuan. Kalau kita hari ni kena COVID-19, maka kita buat peraturan penjarakan sosial dan sebagainya untuk tidak dijangkiti oleh COVID. Maka Islam dah lama dah buat peraturan supaya kamu semua tidak kena penyakit-penyakit sosial ni. Diadakan hukuman sebab tuan-tuan. Kenapa macam ni? Dan sebab ni bagi siapa? Bagi yang belum kahwin. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Kenapa Allah buat macam ni tuan-tuan? Korbankan seorang ataupun dua orang untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Begitu juga dengan pencuri, dipotong tangan. Sebab apa? Nak selamatkan seluruh masyarakat supaya harta-harta masyarakat yang ada ni semuanya selamat. Korbankan seorang dua. Maka Barat pun bangkit. Oh, Islam teroris, Islam zalim, Islam jahat. Dan orang berzina di rotan. Hari ni mana ada? Ada rotan tak tuan-tuan? Tak ada. Mana boleh buat hari ni? Sebab apa? Sebab kita dikontrol oleh Barat. Kalau kita buat hak ni, Barat akan sama ada dia sekat ekonomi kita, dia sekat bagai-bagai. Sebab dia nampak yang ni jahat. Yang Allah buat ni dia nampak jahat. Tuan-tuan, subhanallah. Padahal apa yang Allah buat adalah untuk kebaikan kita semua. AIDS, HIV, ada ubat tak? Tak ada ubat tuan-tuan. Yang tu Islam, bila orang tu berzina, dia akan terlibat dengan AIDS, HIV. Baik kamu mati daripada kamu menyusahkan seluruh manusia. Geng-geng hak kata undang-undang ni zalim, geng-geng Barat yang kata undang-undang Allah ni zalim, dia tak sedar diri bahawa dia adalah manusia yang lebih zalim daripada apa yang Allah buat. Imam Syarawi sebut dalam tafsir dia, geng-geng hak kata peraturan hudud dan apa semua ni adalah zalim. Apakah kamu lupa apa yang kamu buat dekat Hiroshima? Siapa yang pergi lepaskan bom atom dekat Hiroshima dan Nagasaki tu? Siapa? Siapa yang mati tuan-tuan? Berapa ramai yang mati? Hampir juta manusia mati tuan-tuan. Laki, perempuan, askar tak askar, masyarakat, semua mati. Dan sampai sekarang kesan dia masih ada. Dah berapa puluh tahun tuan-tuan.
Kesan bom atom tu. Tapi tak ada orang kata zalim. Bila Islam nak buat ni, padahal potong ni seorang je, 2 orang je. Kan? Hak kamu bunuh sampai juta manusia tu tak zalim pula. Itu baru di Hiroshima. Tuan-tuan tak pergi dekat Iraq, tuan-tuan tak pergi dekat Syria, tuan-tuan tak pergi dekat negara-negara Arab yang bergolak tu, yang ditempatkan tentera-tentera barat, Afghanistan dan sebagainya. Berapa juta dah manusia dah mati, tuan-tuan. Apa dia orang pergi dekat negara Arab di Timur Tengah, apa semua Asia Barat tu, dia orang tak bunuh orang. Dia orang pergi makan, minum je, duduk relax kat situ. Tapi tak disebut sebagai zalim. Bahkan dia orang bangkit, bangun mengatakan inilah zalim. Dia tuding kepada kita nak buat perintah Allah ni sebagai zalim, yang dia tak zalim. Yang dia dah bunuh orang berapa banyak. Yang dekat Hiroshima tu, semua askar kau yang mati tu. Dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Sama dengan isu dia orang bangkitkan kepada kita umat Islam. Dia orang bangkitkan isu Islam ni paksa orang masuk agama dia. Islam ditegakkan dengan pedang. Dia cerita dia pusing fakta zaman Nabi, zaman sahabat berperang, banyak perang, jadi paksa orang masuk Islam dengan pedang. Subhanallah. Tuan-tuan cari mana bukti pendakwah-pendakwah Islam pegang pedang, kau tak masuk Islam aku bunuh. Mana bukti, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Hak paksa supaya masuk masuk agama ni adalah agama lain. Orang Islam yang kena paksa, tuan-tuan. Orang Islam yang kena paksa. Engkau tak tukar agama engkau masuk pada Kristian, aku bunuh engkau. Itu yang berlaku banyak, tuan-tuan. Bukan Islam yang paksa agama lain supaya masuk pada Islam, tapi agama lain yang paksa orang Islam. Dia jadi fakta tu terbalik. Hak dia tuduh kita, sebenarnya hak tu hak dia buat. Dahsyat, tuan-tuan. Subhanallah. Duha dah lama dah. Kan? Syuruk. Banyak tu, tuan-tuan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Jangan kamu ada rasa kesihan belas dalam melaksanakan peraturan Allah. Tuan-tuan, saya nak ambil sikit lah. In kuntum tu'minuna billah. Nah, ini kita sambung balik pada pertemuan akan datang. In kuntum tu'minuna billah. Ini ni azani wazaniatu, azaniatu wazani, penzina lelaki, penzina perempuan, adalah kamu rotan. In kuntum tu'minuna billah, sekiranya kamu ni umat yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa Allah sebut in kuntum tu'minuna billah? Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya kalau dalam hati kita beriman bahawa Allah itu Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Adil, kita buatlah hukuman ni. Tapi kalau dalam hati kita tak yakin, kita kata peraturan Islam ni tak boleh percaya ni, zalim ni, teruk ni, makna kita tak termasuk dalam in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal iazubillahi min zalik. Jadi bermula pada hari ini, tuan-tuan, kena tanam dalam diri tuan-tuan, dalam sanubari tuan-tuan, keyakinan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan peraturan dan hukuman kepada manusia. Jangan ada ragu-ragu, tuan-tuan. Hak tak buat tu nombor 2. Hak pertama kena yakin dulu. Kena yakin. Jangan ada dalam diri kita tak termasuk in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahaya, tuan-tuan.
Itu cukup bahaya. Agak panjang sikit perbahasan ayat ni, dan hari ni saya tak sempat nak habiskan. Cerita pasal keburukan zina tu pun tak sempat nak habis, tuan. Hukuman yang Allah tetapkan kepada kita adalah hukuman yang terbaik. Kena yakin, tuan-tuan. Kena yakin. Kalau Allah boleh cipta kita, Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami mencipta kamu manusia adalah dengan sebaik-baik ciptaan. Terbaik Allah cipta kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada apa, ada semua sekali fizikal kita ni, kan? Allah kata terbaik, dan tak ada makhluk lain yang boleh cipta manusia yang setaraf dengan kita. Allah Maha bijaksana. Tuan-tuan selidik balik kehebatan ciptaan kita, maka begitulah Allah dalam mencipta peraturan dia adalah yang terbaik. Cuma Allah bagi pada manusia, kau pilih nak buat tak nak buat. Ini pilihan kita. Kalau kita pilih untuk laksanakan benda ini, kita adalah termasuk dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak buat, maka kedudukan iman kita di sana tu dipertikaikan. Betul tak kita berada dalam tu? Agak-agak kalau dipertikaikan, kita masuk kubur esok, kat mana kita? Sikit saya sentuh. Fajlidu kulla wahidin, maka hendaklah kamu sebat setiap seseorang itu, lelaki dan perempuan penzina, sebanyak 100 rotan. Sebat ni, tuan-tuan, disebut dalam perundangan syariat Islam. Sebat ni bukan sebat atas kepala. Atas kepala bukan. Sebat kat muka, pukul kat muka, bukan. Sebab Islam bukan agama yang nak mendera dan mengazab manusia. Dia adalah agama mendidik. Maka sebat ini sebat di atas belakang. Atas belakang pun sebat yang tidak akan menyebabkan daging kamu pecah, daging kamu berkecai. Bukan menyebabkan tulang-tulang kamu patah getah, bukan. Sebat dia adalah sebat. Kalau tuan-tuan tengok dalam penjara, sebat dalam penjara, 12 sebatan boleh bawa maut. Boleh bawa maut. Mati, tuan-tuan. Terkoyak punggung. Punggung tu terkoyak, tuan-tuan. Berapa lama kawan tu tak boleh berak? Hak kena sebat tu. Islam bukan sebat macam tu. Nak sebat pun kena apa ni? Kan tuan-tuan tahu kan? Kalau letak buku kat sini sampai tak jatuh buku, maknanya bukan kuat. Walaupun dengar 100 rotan, tetapi dia bukan untuk nak mendera, mengazab pesalah ni. Dia adalah untuk mendidik. Sebat. Subhanallah. Peraturan Allah cantik, tapi gambaran manusia nampak zalim sangat-sangat. Digambarkan macam tu, tuan-tuan. Jahat sungguh manusia yang menggambarkan Islam sejahat itu, tuan-tuan. Subhanallah. Okey, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Nanti kita bicara pada masa yang lain untuk ayat ni lagi, tak habis lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.